wanita hari ini. Jom kita mulakan tengah hari ini dengan sesuatu yang lebih positif dan bermanfaat bersama kami di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton setia Wanita Hari Ini? Salam penuh inspirasi daripada saya Fiza Sabjahan dan juga Hawa Rizwana hari ini. Cukup ceria Fiza pada hari ini dan kami harapkan anda semua penonton Wanita Hari Ini pun sama. Dan dalam pada itu ingin juga kami ingatkan anda dalam masa kita cukup ceria tapi kita pun kena ingat juga ikut SOP yang telah disediakan. Sebab Fiza, kalau kita tengok semalam dah 3 hari berturut kes melebihi 800 kes. Dan oleh itu kita pun sama-sama nak membendung penularan wabak COVID-19 ini. Oleh itu kita sendiri pun kena bertanggungjawab Fiza. Ya, kalau kita cakap tentang di mana saja anda berada ketika ini, di pejabat, di rumah, dan mungkin ketika ini ramai juga dalam kalangan anda yang telah pun digalakkan untuk bekerja dari rumah. Dan bagi kawasan-kawasan yang masih lagi di dalam PKP ketika ini, iaitu di seluruh Selangor, wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga di negeri Sabah, kita pastikan SOP yang telah pun ditetapkan anda ikuti. Kalau kita lihat semalam dengan jumlah 865 kes, itu bukan angka yang sedikit. Tapi kalau kita cakap hari-hari daripada pagi tadi di program rakan kita Malaysia Hari Ini, dari masa ke semasa di Buletin 1.30, Buletin Utama, seringkali kami ingatkan kepada anda dan juga ingatkan diri kami sendiri bagaimana caranya untuk kita terus mengekang daripada wabak ini terus menular dengan mengikuti SOP dan terus menjaga diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya nak ucapkan tahniah kepada para petugas barisan hadapan dan juga kepada anda rakyat Malaysia, kerana kalau kita lihat status terkini pesakit yang sembuh sebanyak 455 kes. Memang cukup banyak dan tahniah kita ucapkan buat warga kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang kita mahukan, jumlah pesakit yang sembuh semakin meningkat dari hari ke hari. Dan dalam pada itu kita masih lagi mahu mengurangkan kes positif. Dan oleh itu, walau di mana pun anda berada, ingin kami ingatkan terus berdisiplin dan juga ikut SOP yang telah disediakan. Dan juga kalau dapat kita lihat ada 2 kluster baru. Dua kluster baru ini iaitu kluster Hentian dan juga kluster Bukit. Ini juga kalau kita lihat seperti apa yang telah pun dikongsikan oleh Tan Sri Hisham semalam. Kalau boleh, kalau tak berkeperluan, tidak ada urusan-urusan yang penting, tak perlu keluar rumah. Kalau kita lihat ini adalah kerjasama yang diperlukan oleh semua pihak kerana wabak ini berada dalam komuniti. Kalau kita tak keluar, kita dapat membendung wabak ini daripada terus menular. Dan paling penting sekali, kita ingatkan diri kita sekali lagi dan juga anda penonton-penonton untuk terus kita menjaga diri kita, insan-insan di sekeliling kita, dan sama-sama kita mengurangkan kebolehjangkitan dan juga melengkungkan wabak COVID-19 di gelombang ketiga ini. Okey, itu tentang COVID-19. Sama-sama kita ingatkan diri kita semua. Tapi ada sesuatu yang menarik juga nak terus kami kongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita Hari. Tapi sebelum tu, kami juga nak kongsikan sesuatu yang mana dalam setiap kehidupan kita ni, kalau kita cakap tentang kehidupan, graf kehidupan kita ni berbeza-beza. Begitu juga dengan rezeki yang kita perolehi. Dalam setiap rezeki kita ada juga hak insan-insan yang memerlukan. Justru, Hawa, oleh itu ingin kami kongsikan mengenai lelongan amal tabung bersamamu Syari Al-Haddad pada hari Selasa 20 Oktober 2020. Ingin membeli dan memiliki barangan istimewa kepunyaan Syari Al-Haddad iaitu kasut Gucci. Jom sertai lelongan amal tabung bersamamu. Harga bidaan bermula dari RM500. Dan untuk sama-sama membida, anda boleh layari auction.tabungmpb.org.my sekarang. Tarikh bidaan akan berakhir pada 2 November 2020 dan 100% hasil bidaan tersebut akan terus disalurkan ke tabung bersamamu TV3. Ini nak pesan juga kepada anda semua kan, hujung minggu duduk dekat rumah tak buat apa-apa, pastikan terus menonton TV3 dan pada hari Ahad boleh tonton jam 6.30 petang di TV3. #hulurkan tangan, ringankan beban. Okey. Berbalik kepada topik kita hari ini, insya-Allah kami nak terus kongsikan kepada anda pengisian-pengisian yang cukup menarik. Kalau cakap tentang makanan, Hawa, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia saya kira yang gemar menikmati kicap. Tak sah kalau tak ada kicap. Sebab kicap ni dari makanan tempatan, nasi goreng, mi goreng, termasuklah kalau makan soto ataupun bihun sup pun kena tambah sambal kicap. Kalau tak lengkap. Dan kicap ini bukan saja boleh dimakan mentah dan malahan ia juga menjadi antara bahan utama masakan bagi rakyat di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Kalau nak dikongsikan tentang legenda sejarah kicap ni, sebenarnya ia bermula ratusan tahun dahulu, yang mana ia pada asalnya ditemui oleh biku Buddha, yang mana ia merupakan satu sumber pengganti kepada daging yang menggunakan
menggunakan kacang soya. Kemudian bila teknologi dah berubah, di Jepun pula telah orang kata ditambah baik dan banyak kicap ini digunakan dalam setiap masakan di negara Jepun sebelum dia pergi ke negara Eropah dan juga ke negara kita Malaysia dan juga Indonesia. Kalau kita tengok dekat pasar raya pun ada pelbagai jenis kicap, Fiza. Ada kicap pekat, kicap cair, kicap manis, kicap masin, dan juga pada hari ini pastinya kita akan kongsikan variasi masakan berasaskan kicap. Kicap ni bukan je cakap tentang makan mentah kan, macam Hawa cakap tadi. Masakan kicap ada daging masak kicap, ayam masak kicap. Kadang-kadang sebenarnya daging hitam pun bahan asasnya kita gunakan kicap. Macam-macam sebenarnya yang boleh kita guna pakai daripada kicap ini. Dan banyak kita nak kongsikan maklumat-maklumat dan manfaat ataupun bagaimana cara sebenarnya pengambilan kicap yang sesuai daripada anak-anak kita hinggalah kita golongan dewasa ini. Terus kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Sos kacang soya atau kicap antara bahan perasa yang digunakan hampir pada semua jenis masakan Asia sejak lebih 2,200 tahun yang lalu. Penemuannya dikatakan berasal dari dinasti Han Barat di China. Seni pembuatan kicap soya adalah satu proses yang panjang yang mana pilihan kacangnya adalah daripada kualiti terbaik dan ia melibatkan proses penapaian bagi penghasilan cecair manis dan masin yang bakal digunakan dalam pelbagai resepi masakan. Bagi penghasilan kicap soya, proses penapaian kacang soya dilakukan. Ragi akan ditabur dan digaul rata, dikeringkan sehingga membentuk biji-biji tempe yang kering. Penghasilan kicap soya dengan menggunakan kulat koji ini akan dimasukkan ke dalam larutan garam dan direndam selama 10 hingga 15 minggu. Hasil daripada proses ini akan menjadikan ia bertukar warna kepada hitam dan menghasilkan perisa makanan berkualiti tinggi. Setelah kicap ini dihasilkan, ramuan-ramuan untuk memberi perisa seperti perisa manis atau masin dilakukan. Setelah siap, barulah ia akan dibotolkan. Ternyata penambah perasa ini mampu membuka selera dalam setiap hidangan masakan. Malah, ia juga menjadi pilihan bagi mereka yang kesuntukan masa dan mahukan sajian paling ringkas dan mudah. Namun, sejauh mana bahan perasa yang diperbuat daripada kacang soya ini boleh digunakan? Apakah implikasi jika diambil secara berlebihan? Saya nampak makanan kegemaran saya tadi, tahu bergedil, cicah sambal kicap. Pernah buat sambal kicap, tak jadi. Lepas ni, pasti ramai tertanya-tanya mana Fiza Sabjahan. Jangan risau, rakan tugas saya ada di sana. Dan selepas ini akan berkongsikan dia memasakkan bersama seorang tetamu. Dan kalau kita tengok, sebenarnya bukan mudah untuk buat sos kacang soya ataupun kicap ini kan, ambil masa dalam masa 10 hingga 15 minggu dan evolusi kicap dapat kita tengok sejak 2000 tahun dahulu. Dan hari ini kita akan bincangkan mengenai penggunaan kicap dalam masakan. Untuk membincangkan mengenai nutrisinya, bersama saya sekarang ialah Puan Nurhayati Azmi, iaitu perunding pemakanan. Apa khabar Puan? Khabar baik. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Puan, kalau kita tengok kicap ni ada macam-macam jenis. Betul. Tetapi kita pun nak tahu juga kan yang kita makan kicap hari-hari itu apa antara manfaatnya. Okey, alright. Kicap ni boleh dikategorikan sebagai makanan cecair ataupun ada maksudnya separa pepejalah yang digunakan dalam makanan sebagai penambah rasa. Okay, penambah rasa dan juga untuk bagi kesedapan pada kita masa makanlah. Ini termasuk kicap, sos cili, sos tomato kan, dan yang lain-lain lagi lah. Okay. Dan kicap ni kalau diikutkan dikategorikan sebagai garam tersembunyi sebenarnya. Apa maksud dia dengan garam tersembunyi tu? Okey, garam tersembunyi tu maksud dia kalau bila kita masak di rumah, kita selalu pakai garam nak tambah rasa kan, garam yang serbuk putih tu, okey. Itu kita nampak garam yang nyata. Ini garam yang tersembunyi maksud dia sebab kicap ni dalam tadi masa penerangan pun telah diberitahu dia diperam bersama dengan garam selama 10 ke 15 minggu. So ini yang dikatakan sebagai garam tersembunyi. Oh baik. Dan kalau kita tengok pun dalam masakan harian memang kita gunakan kicap kan. Tapi nak tahu juga kalau untuk kanak-kanak seawal umur berapa boleh kita kenalkan kicap? Okey. Untuk kanak-kanak sebenarnya daripada kita kata weaning diet lah, maksudnya selepas exclusive breastfeeding 6 bulan tu kanak-kanak kita dah perkenalkan dengan makanan. Tapi untuk permulaan kita tidak galakkan kanak-kanak ni diperkenalkan dengan kicap sebab yang pertamanya ada setengah kanak-kanak ni dia alahan.
Dia ada alahan kepada soybean tersebut ataupun kacang soya tersebut. Dan yang keduanya, apabila kita kerap sangat ataupun kita selalu sangat bagi kanak-kanak ni biasa makan dengan kicap, mereka boleh menjadi seorang picky eater. Memilih sebab dia nak yang ada rasa kicap. Dia tak nak rasa yang lain-lain ni. Dia nak rasa yang ada kicap. So bila kita cuba kurangkan garam, dia tak nak makan sebab dia tak rasa kesedapan makanan tersebut. Fiza dekat sana pun ada sesuatu nak ditanya. Seronok dengar apa yang dikongsikan oleh Puan Hayati tu tadi kan. Apa yang kita perlu tahu tentang kicap tu, ada garam tersembunyi di dalamnya dan mungkin ia agak kurang sesuai lah kan kalau kita nak bagi anak kita makan kicap pada umur yang kecil-kecil lagi. Okey, tak apa. Kita nak kongsikan juga kepada anda penonton sebenarnya. Hari ini kami nak kongsikan antara menu ringkas kicap. Ini menu yang biasa kita buat kat rumah, tak selera nak makan, masak nasi panas, goreng ikan ataupun tempe ke, tahu ke, kita makan dengan sambal kicap. Hawa cakap tadi tak tahu nak buat sambal kicap, kita ajar dia buat sambal kicap. Okey, hari ini kita bersama dengan Puan Hujatul Balighah Haji Esa ataupun lebih masyhur disapa Ibu ya. Ibu sihat Ibu? Alhamdulillah. Kenapa Ibu nampak pemalu Ibu? Okey, Ibu, kalau kita cakap tentang sambal kicap ni, nampak dengar macam senang, tapi setiap orang ni ada cara yang berbeza-beza untuk buat sambal kicap kan. Okey, kalau Ibu boleh kongsikan cara yang Ibu buat untuk buat sambal kicap. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini Ibu nak tunjukkan cara buat sambal kicap. Ada 3 cara lah. Ni yang pertama. Yang pertama ni yang orang kata yang ada dekat kedai Ibu lah. Yang Ibu jual yang special dekat kedai Ibu, kita boleh makan dengan kambing, tahu tempe ataupun goreng pisang. Oh, wow. Jadi hari ini Ibu nak tunjukkan cara buat. Ramai orang tanya ya, macam mana buatnya, macam mana resepinya, macam mana petuanya. Sebenarnya Ibu gunakan kicap ni yang jenis sos. Hari ini Ibu dah tak ada rahsia lah. Macam boleh tunjuk lah. masakan lah kiranya. Okay. Masukkan dulu kicap ni pun boleh. Kicap pekat sos ni ya. Okey. Jenama apa pun boleh. Okey, lepas tu masukkan cili padi. Yang penting ni kita ada cili padi 2. Satu yang merah dengan satu yang hijau. Okey. Terpulang kita nak pedas mana sebenarnya, lagi pedas lagi sedap. Betul tu. Okey Ibu, kalau kita cakap tentang kicap ni tadi kan, kalau kita tengok di pasaran ni ada macam-macam jenis kicap. Ada kicap pekat, ada kicap sos tadi, sos karamel tu, karamel masakan, ada kicap cair dan macam-macam lagi lah, ada kicap masin lah, ada kicap manis kan. Okey, perlu dicampurkan ke ataupun macam mana? Perlu dicampurkan kicap sos tu dengan black pepper. Sebelum tu petua Ibu nak blender cili ni, kita tak payah masak. Kita blender dengan air panas. Okey, silakan Ibu buat ni ya. Berdebar tengok cili tu kan. Okey, ini juga nak dikongsikan kepada anda penonton. Kalau di Malaysia kita lebih dikenali dengan kicap pekat, kicap cair kan. Tetapi kalau di negara Eropah, kicap ini juga diberi nama sebagai Worcestershire sauce. Tapi kalau di Jepun pula, ia divariasikan dengan amino kelapa, ada sos teriyaki yang lebih manis yang dicampurkan dengan palm sugar, gula kelapa, gula apa producer? Palm sugar? Okey. Dan ada macam-macam lagi jenis sebenarnya yang boleh diguna pakai mengikut kesesuaian di negara masing-masing. Kalau di Indonesia pula, kebanyakan dalam kalangan mereka menggunakan sos pekat kan? Sos pekat. Okey, silakan Ibu. Jangan lupa ya letak bawang putih. Supaya letak bawang putih sikit. Letak bawang putih sikit. Kita blender ya. Sampai hancur. Kalau ikut petua orang dulu. Okey. So jangan pijo orang kata, dia punya batang tu jangan buang semua. Okey. Sebab kadang-kadang kan warna sambal kicap ni juga mainkan peranan. Kalau kita tengok warna tu tak cukup hitam, kita rasa macam tak cukup sedap. Betul tak kan? So apa yang lagi Ibu tambah kebiasaannya? Okey, sekarang Ibu tambahkan black pepper. Inilah yang buatkan pekat. Oh, tambah black pepper. Black pepper. Okey. Ini yang saya katakan tadi penonton-penonton. Kalau kita cakap tentang resipi sambal kicap ni nampak mudah tapi sebenarnya ada macam-macam jenis ataupun resepi yang kita boleh buat lah kan. Orang kata lain orang, lain keluarga, lain caranya kan. Yang ini sesuai makan dengan apa Ibu? Pertama dengan kambing bakar lah. Dengan kambing. Lepas tu kita letakkan gula sikit. Oh, gula sikit. Kita tak letak garam kan? Ada garam letak sikit. Biar lemak. Letak garam Puan Hayati. Okey, masukkan. Okey. Gaul. Kita gaulkan. Okey.
Ini dah siap lah Ibu hasilnya? Dah siap dah. Kalau kurang kicap, kita tambah kicap, sos kicap ni ya. Sabar bagi dia gelap lagi lah. Orang kata kalau dah buat sos tu tak elok, tak rasa. Sebab kita boleh makan dengan kambing, kita boleh makan dengan tempe, tahu dan juga pisang. Goreng pisang. Saya nak pilih apa ya hari ni? Saya suka tempe lah. Okey. Puan Hayati, sambil-sambil ni kan Puan Hayati, saya nak tanya juga kepada Puan Hayati. Kalau kita lihat pembuatan kicap itu diperbuat daripada kacang soya. Dan kebiasaannya pula, ia dimakan dengan bahan-bahan yang juga berasaskan soya. Dan kita tahu soya ni tinggi dengan antioksidan. Adakah kicap yang telah pun diperap melalui proses fermentation ataupun penapaian ini juga masih lagi mengandungi antioksidan, Pak Yati? Sebenarnya antioksidan ni adalah lebih bagus kalau kita makan secara yang semula jadi. Semula jadi. Contohnya kalau macam penapaian tempe tu kan kita peram dia ada dia punya proses dia dan dia punya bakteria yang bagus yang dikeluarkan. Adalah lebih baik kalau kita makan mungkin kita boleh makan mentah sebab ada setengah orang boleh makan tempe yang mentah. Ataupun ada setengah orang dia akan masak dia akan goreng, cukup sekadar itu. Tapi of course dan kita tahu di Malaysia ni kalau tempe dia akan makan dengan sambal kicap untuk sebagai penambah rasa sedap. Lagi syok lah kalau makan dengan sambal kicap sekali. Betul. Baik Ibu, nak juga tanyalah dekat Ibu kan. Kalau ada setengah orang dia kurang gemar dengan black pepper ataupun lada hitam, kalau nak masam-masam sikit letak asam ataupun limau ke boleh ke? Limau kasturi lah yang dia punya kawan dia, lawan dia. Limau pakai limau kasturi. Tapi kalau makan goreng pisang tu tak payahlah. Tapi siapa yang sukalah. Ada orang juga yang suka. Baik, Puan Hayati, kalau kita tengok kicap ni ada pelbagai kan. Tapi secara amnya kalau nama pun kicap masin, kicap manis, bezanya rasa manis dengan masin lah. Tapi mungkin dalam nutrisinya ada perbezaannya? Untuk kicap ni of course bila dia ada kategori dia, manis, masin, cair, pekat kan. Memang dia punya kandungan nutrisi memang akan berbeza. Contoh macam kicap manis, dia akan ada gula di dalam tu. So kita akan nampak kalau kita baca dekat label botol tu, dia akan ada berapa kandungan gula dia per serving dan juga per 100 gram. Kalau macam kicap cair ni dia lebih masin kita kata. Dan sesuai untuk digunakan sebagai perapan dan juga kadang kalau kita makan bubur kosong, kita letak kicap je. Kita letak kicap, itu pun dah jadi sebagai penambah rasa lah. Dan kalau kita baca label botol tu pula, perkara utama yang kita nak kena tengok dekat kicap ni adalah kandungan sodium. Seperti saya kata tadi, sebab dia garam tersembunyi kan. Kita kena nak tahu sodium tu okey. Untuk panduan yang dikeluarkan oleh WHO sebenarnya dalam satu hari penggunaan garam hanyalah 1 sudu kecil sahaja. Tak banyak tu. Garam ni bukannya kita kata yang macam tadi, bukannya garam yang kita nampak nyata macam serbuk yang kita selalu guna untuk tambah dalam masakan. Ini juga termasuklah kicap, termasuklah sos cili, cencaluk ke, budu ke, segala macam tu. 1 sudu kecil saja satu hari. Itu Puan Hayati kata tadi, kicap ni sebenarnya sebagai penambah rasa. Tapi ada pula orang dia tak sah kalau tak ada kicap. Hari-hari dia makan kicap, boleh ke Puan Hayati? Untuk penggunaan kicap yang kita kata long term lah. Long term sebenarnya dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Yang pertama, memberi kesan kepada bacaan, kita kata bacaan tekanan darah dia. Itu kalau orang yang normal, dan dia akan ada risiko untuk hypertension lah kita kata kan. Tapi untuk individu yang dah berpenyakit, contoh macam yang kencing manis, yang ada sakit buah pinggang, kita sangat-sangat tidak menggalakkan pengambilan kicap ni secara berterusan ataupun hari-hari you makan. Tak mungkin boleh, tetapi sekali-sekala dan kena ada kiraan dan hadnya. Secara sederhana saja. Okey, Fiza dekat sana ada lagi satu resipi nak dikongsikan? Ya, kita nak kongsikan satu lagi demo. Yang ni demo yang sangat ringkas. Ni yang tadi orang kata kalau tak ada selera nak makan kan, tengah kecewa, putus cinta ke, sedih, tak ada. Ini orang kata nampak macam biasa,
tapi luar biasa pembuka selera. Okey, ini mudah saja resepi yang selalu orang buat kat rumah. Kita panggil apa ni resepi ni? Apa kicap bawang? Cili kicap potong. Cili kicap potong. Okey, ibu teruskan kongsikan kepada penonton sebab kadang-kadang nampak mudah tapi ramai orang yang tak tahu. Tapi sambil ibu buat ni, saya mungkin nak tanya juga kepada Puan Hayati. Kalau tadi Puan Hayati cakap tentang kandungan sodium yang tinggi yang tidak bagus juga untuk orang yang ada sakit buah pinggang ataupun orang yang ada penyakit-penyakit lain kan. Tapi kadang-kadang sebab dia mungkin dah jadi macam makanan ruji dalam masyarakat kita, penambah perisa kan. Kalau macam ada setengah orang tu makan laksa dengan kicap, dia makan nasi goreng dengan kicap, apa saja perlukan kicap kan. Tapi ada tak cara sebenarnya untuk kita, selain kiraan tadi tu, cara untuk kita belajar kurangkan pengambilan kicap ni? Sebab kicap ada macam-macam jenis kan. Ada kicap masin, kicap manis. Adakah semuanya sama ataupun berbeza-beza sebenarnya? Okey, kita macam yang Fiza kata tadi, kicap ni dia ada berbeza-beza. Dia ada cair, pekat, manis kan. Dia punya kandungan sodium dia tu ada perbezaan. Okey. Ada perbezaan. Macam yang Fiza kata tadi, dah jadi makanan ruji. Tiap hari nak kena rasa juga, kena ada kicap juga. Okey, antara cara yang kita boleh buatlah sebenarnya, daripada kalau kita masak, contohlah ikan masak kicap contohnya kan. Okay. Of course kita akan masukkan kicap dan kita akan masukkan garam. Okey. So bila kita dah masukkan kicap, ibu-ibu kat rumah kena pandai adjust rasa garam. Okey, kalau boleh tak payah masuk garam kan? Ya, betul. Okey. Kena pandai. Jadi kena pilih salah satu. Okey, bila bagi makan pula anak. Okey, contohlah bagi makan anak ikan masak kicap tadi kan. Janganlah banjirkan nasi tu dengan kuah kicap. Alamak, tak boleh ya? Dengar tu, sebab ada setengah orang Fiza tak ada lauk lain pun tak apa asalkan dengan kicap. Itu betul. Okey, kita nak balik kepada ibu. Okey, ibu, kalau tadi ibu gunakan sos kan? Sos kicap untuk kita buat sambal cili padi tu. Tapi untuk buat sambal cili potong ni pula ibu gunakan apa ibu? Cili padi juga. Cili potong lah, kita potong-potong banyak bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Jangan potong serong-serong. Tu nak masak kalau kan? Nak masak tumis sayur tu serong lah kan. Kalau untuk sambal ini kita potong bulat-bulat, letakkan bawang Holland. Bawang Holland. Letakkan bawang Holland, lepas tu kita letak kicap manis. Oh, kicap manis. Bila dah ada kicap manis ni, kita tak payahlah letak gula lagi. Betul. Okey. Kita tuangkan je. Saya kan mudah nak jaga saya ni. Saya ni memang kicap saya suka. Kalau kita ini lawan dia dengan telur macam nilah, telur mata. Telur mata. Boleh kita letak atas dia. Tapi sebelum tu kita ni tekan-tekan, penyek-penyekkan dulu. Bagi rasa cili tu bagi rasa cili tu. Ataupun kalau nak rasa lagi, kita gigitlah. Baru rasa pedas dia kan. Dah terlalu liur dah ibu. Ibu ini boleh memang makan. ada jual kat kedai ibu ke macam mana? Ya, insya-Allah ada. Okey, selain daripada kita letak atas telur macam ni, Allah Tuhan tu sedapnya nasi putih ada. Ada nasi putih ada. Ini juga memang kadang-kadang ada setengah orang makan dengan ikan bakar. Ya, makan dengan ikan bakar tapi kita perahkan dengan limau nipis. Okey, tunjuk limau ibu. nipis juga ya. Kita perahkan dengan limau nipis. Okey ibu, kalau katalah ada orang dia tak suka nak makan kicap manis, boleh tak dia tukar gantikan dengan kicap masin ataupun kicap cair? Boleh, tapi tak pekatlah kalau kicap cair tu tak pekat. Kalau masin sangat pula nanti. Okay. Jadi kita perahkan dekat ninya ya. Kat ikan. Dekat ikan. Sama ada kita boleh siramkan dekat ikan tu ataupun kita buat cecah. Saya tak faham kenapa penerbit saya letak saya dekat sini. Dia nak suruh saya rasa lah tu. Rasa ya. Boleh Pizza, rasa. Okey ibu. Kalau macam ni kan, sebab dia ada bawang yang mentah, ada cili juga, ada kicap, dia boleh tahan berapa lama sebenarnya? Lama. Boleh tahan? Kicap dia. Kicap dia boleh tahan. Tapi cuma tak fresh lah dia punya bawang. Tak crunchy nanti kan. Okey. Jadi kita nak tunjukkan ini hasil menu kedua daripada ibu, iaitu kicap. Telur. Apa nama dia tadi? Kicap potong. Kicap potong. Kicap potong. Cili potong kicap makan bersama dengan telur mata separuh masak dan juga ikan bakar. Okey, dan pasti siapa yang nak tahu cara untuk buat sambal colik makan dengan nenas dan juga jambu, pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini dan masih bersama saya ialah Puan Nur Hayati iaitu perunding makanan, dan tadi kita pun telah bincangkan tentang manfaat penggunaan kicap, perbezaan nutrisi dan sebagainya. Dan selepas ini kita akan bersama seorang chef, dan kerjaya sebagai seorang chef ni pastinya penggunaan kicap dalam masakannya pelbagai hari-hari kan, dan beliau berada di talian ketika ini. Hello chef. Hello. Assalamualaikum, sihat ke? Waalaikumsalam, sihat.
Sihat, alhamdulillah. Chef sendirilah kan kalau pilih bahan-bahan untuk masakan pastinya mahu yang berkualiti tinggi. Dan hari ini kita bercakap mengenai penggunaan kicap. Macam mana chef sendiri bila pilih kicap tu pastikan ia berkualiti dan sesuai dengan masakan chef? Okey, saya biasanya kalau saya pilih kicap tu biasanya kicap di pasaran tu lebih kurang sama sahaja ya, ingredients dia adalah kelebihan sikit. Dan saya pastikan permulaan pemilihan kicap tu adalah daripada segi orang kata expired date dia dulu. Saya double check kan betul-betul. Dan dengan khabarnya hari ini chef nak kongsikan satu resepi cukup sedap mi sizzling ya chef. Ya. Okey, sebelum tu boleh chef teruskan dengan antara bahan-bahannya? Okey, kejap ya. Mi goreng hari ala ini saya akan sizzling. sharekan resepi menu istimewa iaitu mi goreng ala sizzling ya. Bahan-bahan dia kita gunakan mi biasalah ya, minyak, lepas tu udang, seafood lah, dan bahan-bahan sayur-sayuran ya. Dan itu adalah ada sedikit telur. Okey, ini cara membuatnya. Kita panaskan air dahulu bagi mendidih. Mi itu kasih rebus dululah. Okey, rebus dulu ya. Rebuskan dulu. Rebus lebih kurang 3 minit. Kemudian kita toastkan dia ya chef? Lepas tu kita toastkan. Okey. Nampak tak? Kan senang. Sekarang ni mi kan banyak dekat pasaran. Kita boleh guna apa-apa mi sahaja. Kalau kita Kadang-kadang ada setengah orang dia macam chef kata tadi kan ada macam-macam jenis mi di pasaran. Tapi kalau dia nak guna gantikan dengan spaghetti ke makaroni ke boleh ke chef? Boleh. Itu saya letakkan kicap pekat sedikit untuk bagi pewarna dia. Okey. Ini sebut cili kering. Sebut cili ya. Okey. Ini tumbuk bawang chef kan? Ini untuk apa ni chef? Tumbuk bawang ni. Oh, untuk menumis. Biasanya kalau kita nak buat apa-apa biasalah orang Asia nak kita ni kan kita boleh wajiblah. tumbuk tambah tumbuk sikit bagi aroma. Okey. Lepas tu dari segi macam bahan-bahan yang kita guna pakai kan, macam tengok chef letakkan ada sotong, ada udang kan. Itu pula adakah dia juga memainkan peranan dalam mi goreng ala sizzling kita ni? Ya, untuk menambahkan rasa sebab air jus daripada seafood tu yang buatkan kita manis. So, penggunaan kicap kita boleh kurangkan. Kita tak boleh guna kicap berlebih kan. Betul. Jadi kita kena kurangkanlah. Sebenarnya bahan-bahan tu yang boleh menambahkan rasa kita. Baik, selain daripada kicap, okey. bahan itu pun cukup membantu. Dan chef boleh kongsikan berapa banyak kicap yang chef letakkan tadi untuk mi sizzling ni? Biasanya untuk satu adunan, biasanya saya buat ini untuk 2 orang makan. Jadi saya biasanya letakkan kicap pekat tu lebih kurang dalam 1/4 sudu kecil sahaja untuk bagi warna ya, ataupun kicap karamel. Lepas tu untuk menambahkan dia punya rasa dia, saya akan letakkan kicap masin sedikit. Kicap masin saya akan pakai lebih kurang dalam 1/4 teaspoon sahaja. Sebab kita penggunaan kicap kita tak boleh pakai banyak. Pengganti sebagai garam, pengganti garam lah ya. Maksudnya kalau dah letak kicap masin tu tak perlu lagi lah kalau nak tambah garam ya? Lebih Tak masin perlu, biasanya tak perlu. Saya tak tambah garam dah. Okey. Sebab warna tu adalah kicap karamel ataupun kicap pekat yang saya pakaikan tu. Chef, Agar rasa manis dia ada di seafood ayam ke apa yang kita gunakan sebagai pengganti. Okey. Manis mula Chef, jadi. Kalau lihat chef letakkan telur kat situ, amboi nampak sedapnya sangat. Macam chef katakan tadi, gunakan kicap hanya 1/4 sudu saja. Rasa-rasa yang lain tu dapat daripada ayam, udang, sotong dan juga cendawan. Sebab kalau kita lihat di negara-negara luar kan, cendawan ini juga dijadikan antara bahan utama sebagai pengganti ataupun bahan perasa. Adakah ini juga tujuannya untuk kita kurangkan kandungan garam tu dalam masakan chef? Ya, sebab dalam cendawan tu kita rasa masing-masing kita makan. Cuma kita rebus cendawan kita makan. Kita ada rasa dia kan. Jadi penggunaan dalam masakan tu sebagai penambah rasa asli. Okey, ini hasilnya. Telur sebagai untuk melemakkan. Okey, telur memang melemakkan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni di kaca TV hasilnya, Masya Allah chef, nampak macam sedap sangat. Nampak tak pewarna tu kan? Ya. Kita gunakan sikit sahaja kicap pekat ataupun kicap karamel. Dan untuk menambahkan rasa dia. Baiklah chef, terima kasih bagi idea dan juga inspirasi kepada penonton-penonton kita untuk sediakan satu lagi hidangan yang menggunakan kicap hari ini untuk dihidangkan kepada sisi keluarga. Okey, insya-Allah chef ada rezeki kita jumpa di studio ya. Terima kasih. Ya, insya-Allah. Hari ini saya nak ucapkan Happy International Chef Day today. Oh wow. Okey, Happy International Chef Day untuk chef dan untuk juga semua chef di Malaysia. Ya, okey. Terima kasih banyak-banyak chef.
Okey. bye. Rupa-rupanya hari ni Happy International Chef Day. Selamat Hari Chef. Okey, Ibu, ini resepi ketiga juga yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita. Orang kata ni colek lah kan. Ada setengah orang kalau di utara coleknya berbeza. Tapi kalau di Selangor ataupun di Kuala Lumpur berbeza. Mungkin Ibu nak kongsikan resepi colek Ibu ni. Okey. Okey, mula-mula kita adakan cili padi dulu lah. Cili padi yang sama. Kita blender kering ya. Okey, benda kering kena Ibu, blender nak kering. tanya juga Ibu kan, kadang-kadang ada orang kata kalau kita ni ada luka ataupun baru lepas operasi ni, petua orang dulu lah kan. Dia kata jangan makan kicap sebab kalau makan kicap nanti tinggalkan parut. Betul ke tu? Ikut kepercayaan. Kalau ibu tak ada apa-apa, makan aja. Makan je. Saya suka yang ni lah. Boleh makan je. Okey. Orang kata dalam pantang memang orang dulu bagi kita kicap je lah. Oh. Dengan ikan bilis kan. Mesti ada kicapnya. Okey, kalau kita dah blender. saya pantang tengok. Kalau saya pantang tengok kalau saya tengok je saya suka. Saya tengok je saya suka. Okey, nak makan. Okey Ibu. Ini tadi Ibu kata blender kering kan. Okey, apa lagi bahan-bahan yang kita letakkan untuk kita makan dengan buah-buahan ni? Kita kicap lah. Kicapnya kicap manis. Lepas tu ada otak udang. Otak udang. Okey. Ada setengah orang kan Ibu, kadang-kadang dia tak suka otak udang tapi digantikan dengan belacan. Boleh juga ke? Boleh. Okey. Yang ini Ibu letakkan otak udang ya. Okey. Sekarang ni kicap manis ya. kicap manis. Kicap manis kita jangan letak gula lagi. Nak letak pun boleh juga. Kasar-kasar lah biar terasa. Biar terasa cili dia tu. Hawa sabar ya Hawa Tengok. Baik, Ibu, kalau kita tengok nak buatnya kita perlu potong cili, potong bawang semua kan. Tapi kadang-kadang ada setengah orang dia nak buat banyak terus. Nak simpan lama-lama. Berapa lama boleh simpan sebenarnya? Seminggu boleh. Seminggu boleh. Seminggu boleh. Letak dalam peti sejuk lah ya. Ya. Tapi kalau yang suka makan pantang letak kan. Pantang letak habis. Pantang letak habis. Buatlah banyak mana pun ya. Okey. Kalau kita lihat mudah aja cara untuk kita buat ini sebenarnya kan. Ini juga sebenarnya boleh kita jadikan aktiviti lah di rumah bersama dengan anak-anak kita, dengan suami hujung minggu kan. Sebab kita tak ada nak keluar-keluar sekarang ni, apa-apa saja kita boleh lakukan di rumah. Ini mungkin antara aktiviti yang sesuai kita lakukan di rumah. Ibu dah letakkan kicap manis dan letakkan petis. Okey, apa lagi bahan yang perlu diletakkan Ibu? Ini sajalah. Itu ada gula sikit. Kalau kita tak rasa gula, letak gula lah. Okey. Jadi kita buat yang ringkas sajalah Dah jadi dah macam ni? Dah. Senang aja. Wanginya bau. Yang penting ada otak udang ni ya. Yang penting ada otak udang. Ibu mungkin boleh kongsikan juga sambil saya nak rasa sebab penerbit saya yang suruh rasa penonton bukan saya yang nak rasa. Penerbit saya kata cuba rasa Fiza, Fiza, jangan tak rasa. Jadi Ibu mungkin boleh kongsikan lah. Kadang-kadang ada orang dia suka nak buat sendiri tapi tak ada masa. Tapi kalau nak beli ada yang jual dari siap ke macam mana? Ada, Ibu yang sediakan. Yang dah siap macam ni. RM7 Ibu jual. Okey, kat mana kita boleh dapatkan ni Ibu? Kat sini ada kedai Ibu ya. Kedai Ibu cuba tengok dekat FB Mr. Kambing. Okey. Kedainya di mana tu? Kedainya kat Kelang. Okey. Sekarang tak boleh pergilah PKPB ya? Boleh. Boleh. Ibu buka lagi tapi bungkus sahaja. Bungkus sahaja. Kalau customer tak nak datang, boleh melalui Foodpanda ataupun Grab. Kita order secara atas talian Ibu. Atas talian lagi senang. Saya rasa dulu. Tengok sedap ke tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap penerbit saya di dalam sediakan tisu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Fiza. Mak cakap, makanan dalam mulut jangan cakap. Okey. Betul-betul menikmati sedap. itu ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu sekali lagi. Kita kongsikan kepada penonton Instagram ataupun Facebook. Macam mana kita nak dapat makan kambing, nak makan sambal kicap, sambal colik macam-macam ni. Ya, boleh kita kalau kita WhatsApp aja ataupun dalam semua ada. Okey. Anda boleh ke Instagram ataupun Facebooknya Mr.Kambing. Okey. Mr.Kambing. Alright, terima kasih banyak Ibu. Sambil-sambil saya dan juga abang-abang juru kamera saya nak menikmati hidangan yang menarik tengah hari ini. Hawa, silakan bersama dengan Hayati. Kecoh dah kita ni. Saya dah bayangkan dengan mangga masam, cicah dengan sambal kicap tu, tambah pula dengan asam jawa. Memang best. Baik Puan, berbalik kepada penggunaan kicap ni. Mungkin Puan boleh kongsikan dengan penonton mungkin yang agak risau. Okey, ada garam tersembunyi dalam kicap. Tapi mungkin boleh Puan kongsikan cara penggunaannya dengan lebih berpada-pada. Okey, untuk penggunaan kicap ni, terutamanya kalau kita kata sebagai pencolek lah, okey, orang kata kita jangan colek secara berlebihan. Okey, sikit-sikit saja. Sikit-sikit je. Sebab kalau kita nak halang orang makan, tak boleh sebab
Malaysia ni syurga makanan sebenarnya kan. So apa yang kita boleh buat is kita ajar orang di luar sana macam mana cara nak makan dengan lebih sihatlah sebenarnya. Okey. So yang pertamanya kalau kita tengah kalau kita nak masak untuk masak kicap ke apa benda, macam yang tadi yang ditunjukkan mi sizzling tadi kan, dia banyak gunakan bahan-bahan semula jadi. So penggunaan kicap tu dia dah kurangkan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau misalnya kata sebagai pencicah macam saya kata dengan Hawa tadi, kita colek sikit je. Jangan kita tak puas sebenarnya. Kadang-kadang lagi banyak cicak lagi sedap. Kan? Tapi satu yang utamanya, ada kajian yang dilakukan sebenarnya mengatakan individu di Malaysia yang dewasa dia ambil secara purata pengambilan garam dalam seharian dia melebihi daripada apa yang disarankan. Lebih kurang dalam 2,575 miligram sehari, which is sangat dah tinggi sebenarnya. Dan ada juga kajian yang mengatakan di Asia ni pengambilan garam dia adalah tinggi 15% berbanding yang western, macam tu. So kita kena faham konsep antara keperluan, kehendak dan kesihatan. Dan nafsu. Dia bercakap mengenai ini Puan. Kalau ada orang memang dia tak boleh nak lari dari kicap, tak ada lauk lain, nasi dengan kicap dengan telur goreng pun jadilah. Mungkin ada nasihat kepada mereka. Okey, untuk mereka yang gemar dengan kicap, bukan anda tak boleh makan, boleh, tak ada masalah. Okey, cuma kekerapan penggunaan kicap dan kekerapan pengambilan tu anda kena hadkan sedikit. Mungkin dalam seminggu mungkin sekali, ataupun ataupun mungkin dalam seminggu tu anda plan. Anda plan mungkin hari Rabu lunch nak makan kicap. Mungkin hari Ahad dengan family, tahu anak-anak ada semua kan, nak makan yang kurang pedas, kita plan untuk hari Ahad untuk makan kicap. Tapi janganlah setiap hari, setiap waktu makan mesti ada kicap. Dalam sehari 5 kali kicap. Itu cerita dia. Okey, baik. Terima kasih Puan atas perkongsian pada hari ini. Dan harapnya segala resepi ataupun perkongsian yang sudah dikongsikan kepada anda penonton memberi manfaat buat anda semua. Baiklah, itu topik kita pada hari ini. Tapi anda jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Dan sekarang ini di sesetengah kawasan yang dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, mungkin ada sedikit persoalan mengenai kekeliruan mengenai apa yang boleh ataupun yang tak boleh. Dan ingin juga kami kongsikan mungkin dengan apa maksud rentas negeri atau daerah, sedikit penerangan di sini. Rentas negeri adalah melibatkan pergerakan dari satu negeri ke negeri lain, manakala rentas daerah pula adalah pergerakan dari satu kawasan pentadbiran daerah ke kawasan pentadbiran daerah lain. Dan mungkin juga ada ramai yang tertanya, apakah pengecualian bagi pergerakan rentas negeri ataupun rentas daerah? Ini dengarkan ataupun boleh baca juga di kaca TV. Okey, siapa yang dibolehkan untuk rentas negeri ataupun rentas daerah adalah pergerakan untuk mendapatkan bekalan makanan, keperluan asas, perubatan, urusan kecemasan dalam daerah yang sama. Yang nombor 2, dibolehkan untuk pergerakan merentas negeri atau daerah untuk dengan mendapatkan kebenaran daripada PDRM. Dan sebenarnya pergerakan pergi dan balik dari tempat kerja juga harus ada pas pekerja atau surat pengesahan majikan ditunjukkan. Dan pergerakan udara dalam negeri yang melaksanakan PKPB perlu mendapat kebenaran PDRM. Maksudnya kita nak rentas negeri, nak naik kapal terbang pun kita perlu dah dapat surat daripada PDRM dengan alasan yang munasabah. Pergerakan bagi penjaja. Ini juga mungkin ramai yang tertanya-tanya kan. Pergerakan bagi penjaja, peniaga kecil yang menjalankan aktiviti penjaja, perniagaan kecil-kecilan persendian perlu mendapat kebenaran juga daripada PDRM. Dan ini mungkin satu lagi persoalan, adakah individu yang berada di luar kawasan PKPB dibenarkan untuk pulang ke rumah yang ada dalam kawasan PKPB? Ya, boleh. Individu tersebut dibenarkan pulang ke rumahnya dengan syarat dapatkan kebenaran PDRM dari mana-mana balai polis berhampiran di mana pergerakan tersebut akan dimulakan. Ini nak kongsikan juga lah apa yang dimaksudkan dengan kecemasan. Sebab kadang-kadang orang cakap,
macam-macam kecemasan kan. Tapi kecemasan yang sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah urusan kecemasan bagi tujuan rawatan, pengurusan jenazah dan lain-lain urusan atas budi bicara pegawai PDRM. Bagi kapasiti penumpang di dalam kenderaan yang dibenarkan di dalam kawasan PKPB pula, hanya 2 orang saja dibenarkan dalam satu kenderaan untuk keluar bagi tujuan mendapatkan bekalan makanan, keperluan asas, perubatan dan lain-lain keperluan serta menjalankan aktiviti sosial. Pergerakan bagi tujuan kecemasan, jumlah penumpang adalah bergantung atas budi bicara pegawai PDRM. Pergerakan kenderaan persendirian atas syarikat atau perniagaan sendiri bagi tujuan pergi dan balik dari tempat kerja adalah dibenarkan tetapi bergantung kepada kapasiti tempat duduk kenderaan tersebut. Perkhidmatan taksi e-hailing maksimum hanya 2 orang penumpang sahaja. Okey, dan mungkin ramai juga yang perlu tahu dalam tempoh PKPB ini aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa. Tetapi sebenarnya ada banyak cara untuk kita terus menyokong dan juga menggerakkan aktiviti ekonomi ini. Kita boleh je sebenarnya membuat pembelian melalui atas talian dengan kita juga menyahut seruan kerajaan menerusi ekonomi digital. Ini juga sebenarnya ada perkaitannya dengan topik yang bakal kita kongsikan kepada anda semua esok. Sebab kan kata orang, kalau kita lihat tadi macam ibu kan, bermula daripada rumah, kemudian jual atas talian dan hari ini dah ada kedai sendiri. Esok juga kami nak kongsikan kepada anda kisah individu-individu yang mana mereka ni terkesan akibat daripada PKP ataupun pandemik COVID-19 ini, bagaimana sebenarnya mereka menggunakan bantuan yang diberikan, menjana pendapatan dari rumah, seterusnya terus bersama-sama menjana pendapatan atas talian dan hari ini juga mereka telah pun berjaya menggajikan pekerja-pekerja yang lain. Dan esok akan dibincangkan jana pendapatan dari rumah dan atas talian. Jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum. Bijak mengatur mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.